kaedah yang dicadangkan oleh KKM lah. Kalau kita yang terutamanya baru-baru merokok ni, baru merokok sehari, baru 2-3 batang dan sebagainya kan. Terutamanya generasi muda yang baru berjinak-jinak nak merokok ni. Maka ada kaedah yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni, macam mana kita nak berhenti merokok. Dia punya rahsianya adalah pada minum air kosong. Air kosong. Itu rahsia dia. Kaedah dia macam mana? Penting, dan juga kita perlu tahu bahawa minum air kosong ini sebenarnya membantu kita dalam banyak perkara daripada sudut kesihatan dan membantu seseorang itu untuk berhenti merokok. Kerana kalau kita minum air kosong ni, pertama kita dapat bantu proses penghadaman. Sebab air kosong ni dia air yang natural. Ya. Dan kedua, dia mengurangkan pengambilan gula. Dia tak ada kalori, tak ada gula langsung. Dan secara tidak langsung dapat membantu penurunan berat badan. Kerana tak ada kalori, tak ada gula, maka tidak ada pertambahan daripada sudut lemak dan sebagainya. Dan keempat, minum air kosong ni rahsianya adalah dia boleh mengawal atur suhu badan. Suhu badan kita manusia ni pada tahap yang sesuai 36.4.5 gitulah kan. Kalau dah naik 37 tu dah demam dah. Sebab tu pada kadar yang sederhana dan pada kadar yang betul tersebut, dengan minum air kosong, kita punya suhu badan dapat dikawal. So, keinginan, bila suhu badan tu dalam keadaan stabil, keinginan merokok itu dapat dikurangkan. Dan yang kelima, membantu badan kita kekal, sihat dan terhidrat. Sebab air kosong ni, kalau orang tak makan nasi, tapi dia minum air, kalau katalah seorang tu dia tersangkut dari sebuah pulau, contohnya, jauh daripada orang lain, kapal hanyut dan sebagainya, selagi dia boleh minum air, insya-Allah dia boleh bertahan lama. Berbeza dengan makanan. Sebab tu air ni dia punya kekuatannya terhadap badan kita, kerana badan kita pun majoritinya pada air kan. Maka perlu kita menjaga kadar air itu. Kalau boleh bulan Ramadan ni kita minum antara 6 ke 8 gelas air kosong lah. Ramadan ni bila teringat nak rokok je minum air. Tapi adakah kita kena minum 2 botol, 3 botol sekaligus? Ini antara kaedah yang dicadangkan lah untuk kita kekal sihat dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni siang, orang yang berpuasa tak boleh minum kan. Maka bila waktu kita minum, bermula daripada kita bangun tidur tu, belum sahur lagi, bangun tidur tu kalau boleh kita minum segelas air. Dapat 1 gelas dah yang pertama. Gelas yang pertama. Lepas tu kita makan sahur. Sahur ni nak makan berat ke ringan terpulang kepada masing-masing punya kaedah. Maka lepas makan sahur tu boleh minum air segelas. Ada orang dia beratkan sahur, dia makan berat pada sahur, tapi waktu buka dia makan sikit. Ada orang dia makan sikit sahur, dia berat pada waktu buka. Yang ni masing-masing kena lihat badan masing-masing lah, macam mana kesesuaian dan sebagainya. Dan ketiga, bila kita minum air, waktu dah sahur tu habislah. Selesailah, tak adalah minum air lagi sampai buka puasa. Apabila kita berbuka puasa azan ni, maknanya bila kita buka puasa, kita ni orang Melayu, kita ni di Malaysia ni biasa buka dengan buah tamar kan. Ambil makan buah tamar, pada masa itu kita minum segelas air. Kita dapat gelas yang ketiga. Kemudian selepas solat maghrib, kita minum lagi air segelas. Maka kita dapat gelas keempat. Lepas tu, kalau katalah ada orang yang ada yang makan selepas maghrib, ada yang makan sebelum maghrib, lepas makan berat tu kita minum segelas lagi air. Contohnya begitu. Dapat yang kelima. Kemudian selepas solat isyak kita minum segelas. Itu dah cukup 6 lah. Kalau orang yang badan kecil, 6 okey dah. Kalau dia nak minum lagi tu, selepas tarawih boleh minum, dan sebelum tidur kita minum segelas lagi. Tu kita boleh dapat maksimum 8 gelas. Macam mana juga, ada juga orang yang tak boleh minum sekaligus. Kalau minum sekaligus ni dia rasa macam dia senak perut dia dan sebagainya. Maka contohnya waktu tarawih ni. Tarawih ni kan 20 rakaat. Maka letakkan air. Boleh letak air kan, boleh letak air dalam botol. Lepas habis 4 rakaat, minum 2 teguk. Minum 2 teguk. Lepas habis tu minum 2 teguk. Ini kaedah macam mana kita nak kekal hidrat dan kekal sihat dengan minum air kosong. Itu antara kaedahnya lah. Dan selain daripada itu, minum air kosong ini dapat membantu kita mengurangkan ingatan kepada rokok bagi perokok lah. Jadi sebab tu kita tak galakkan minum kafein, kok, tak kisahlah apa minuman yang berkafein apa sebagainya. Kalau boleh bulan Ramadan ni kita kurangkan. Sebab apa? Dia boleh mendatangkan selera nak merokok tu. Maka kita bolehlah sekali-sekali, kata bukanlah tak boleh langsung, sekali-sekali bolehlah kita minum air berkafein dan sebagainya, atau air manis dan sebagainya. Cuma dalam situasi kehidupan kita, cuba banyakkan minum air kosong dalam kehidupan, kerana dia sihat dan juga menyihatkan kita, insya-Allah. Okeylah. Itu antara perkara berkaitan dengan air kosong dan juga macam mana kita nak mengawal rokok daripada kita teringat kepada rokok.
Namun begitu yang paling penting. Ini kita yang cerita ni kebanyakannya orang tak merokok boleh cakap lah. Sebab kita ni tak merokok, dia cakap lah kau tak merokok boleh cerita lah kan. Aku yang merokok ni kau mana tahu macam mana aku punya perasaan. Betul, kita faham perkara tersebut. Daripada sudut teori kita faham lah. Tetapi fikirkanlah dengan lebih mendalam dan lebih jauh sekali. Apa baiknya merokok ini berbanding dengan tidak merokok. Kita kena fikir. Baiknya merokok dan apakah kesan baik kalau kita merokok dan baik kita tidak merokok. Mana yang kita pertimbangkan lebih baik kepada kita. Apa yang kita takuti bahawa ramai perokok ini, kesan dia bukanlah lepas merokok sebatang, dua batang tu dia terus jadi berpenyakit. Tidak. Dia kesannya berterusan. Daripada sudut kesihatan dah dinyatakan kalau di Malaysia ni lebih kurang 20,000 orang lah yang terlibat isu yang berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan rokok dan sebagainya. Kalau seluruh dunia pun sama juga. Sebab tu kita sangat-sangat menyokonglah hasrat pihak kesihatan kita, Kementerian Kesihatan kita yang bercadang untuk mengadakan satu program budaya memberhentikan rokok terus kepada generasi baru. InsyaAllah kalau kita lihat kempen ini dijalankan, kita rasa kita akan menyokong. Kita perlu sokong dan kita perlu mengambil berat dalam hal ini, terutamanya dalam orang-orang yang dekat dengan kita lah, anak-anak kita, adik-beradik kita. Program yang dicadangkan ni, generasi berhenti merokok ni, pada mereka yang lahir daripada tahun 2015 ke atas, 1 Januari 2005. 1 Januari 2005 ke atas ni, maknanya orang tu tak boleh rokok. Sekarang ni kalau ikut undang-undang sekarang, hanya yang berusia 18 tahun ke bawah saja tak boleh merokok dan membeli rokok. Yang ini memang ada peraturannya. Tapi kita harapkan lepas ini, kalau dia dah mencecah 18 tahun pun jangan merokok dah. Sebab kesan yang ada, dia sangat besar dan daripada sudut kesihatannya, daripada sudut kewangannya, daripada sudut pembazirannya, dia sangat besar kesannya bagi seorang yang merokok. Dan yang lebih menakutkan lagi, kalau dulu saya teringat tahun 80-an, tahun 90-an, jenama rokok ni, dan dia, tak nak sebutlah jenama ni macam promosi pula kan, jenama lama rokok ni, harganya memang sekarang ni dah dikawal mahal dah harga rokok ni. Kalau nak ikut kemampuan nak beli ni, payah nak beli dah. Tapi kita risau juga ada rokok-rokok sudup dan sebagainya yang mudah didapati ini. Ini perkara ni boleh menyebabkan kegagalan daripada sudut perancangan kita. Memang dia tak beli rokok yang mahal ni, tapi dia takut beli rokok yang murah dan sebagainya. Itu kita harapkan dalam situasi ini, kesedaran itu mesti bermula daripada individu sendiri. Dia kena tahu daripada diri dia lah, kehendak diri dia, matlamat diri dia, niat diri dia, supaya pertama sekali jauhkan daripada rokok. Sebab daripada rokok ini dia akan membawa kepada masalah-masalah yang lain. Sebagai kesimpulan dalam kita punya sesi kali ini, ringkasnya lah. Pertama sekali, saya harapkan pertama sekali semua orang ada kesedaran daripada sudut bahayanya merokok ini. Dan bila ada kesedaran tentang bahayanya merokok ini, setiap individu sepatutnya menjauhkan diri daripada terlibat dengan rokok. Itu yang pertama. Kedua, kita ada saudara mara, ada orang-orang yang rapat dengan kita, adik-beradik kita, anak-anak, rakan-rakan yang rapat dan sebagainya. Kita bolehlah memberi motivasi dan memberi nasihat kepada mereka. Jangan argue lah. Jangan argue, jangan bergaduh dan sebagainya. Kita nasihat, kita berikan sokongan. Kata kalau nak berhenti merokok, kita kena tahu. Kita kalau boleh dapatkan maklumat di mana, kita nak bantu mereka. Kalau nak berhenti merokok, tak ada kaedah dia. Kita cadangkan begitu kepada orang, kawan-kawan kita dan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, supaya mereka tahu kalau nak berhenti merokok, kita akan menyokong mereka. Bila ada orang yang menyokong, insya-Allah mereka jadi rasa lebih yakin. Dan saya yakin kebanyakan orang perokok-perokok ni ada niat dalam hati kecil mereka. Mereka tahu merokok ni ada kesan buruk. Mereka tahu. Cuma untuk bertindak itu memerlukan kekuatan daripada diri mereka dan memerlukan sokongan daripada orang lain. Yang ketiga Yang ketiga, bermula Ramadan ini adalah masa yang terbaik untuk kita memulakan nafas baru bagi perokok ni. Maknanya inilah masanya untuk kita berazam untuk meninggalkan rokok sepenuhnya. Bukan maknanya bulan Ramadan saja. Sepenuhnya selepas Ramadan, maknanya kita antara kejayaan kita bila takbir raya tu,
Selain daripada takbir kemenangan kerana kita berjaya menghadapi ujian Ramadan, kita takbir kemenangan kerana kita berjaya meninggalkan amalan yang ditegah oleh Islam, yakni merokok. Kita takbir tu dengan semangat. Dan yang keempat ini, kita caknalah dengan keadaan sekeliling kita, dengan kempen-kempen yang ada ini, kempen-kempen yang baik berkaitan pengharaman rokok ini, kita sokonglah dan kita panjangkan kepada yang lain. Empat perkara lah yang kita boleh dapat daripada situasi ataupun daripada program ini, insya-Allah. Saya fikir rasanya setakat inilah kita berkongsi, insya-Allah. Kalau berjumpa di lain siaran, insya-Allah kita berjumpa lagi, dan kita doakan sama-sama supaya program ini dapat dijalankan dengan jayanya dan juga mendapat sokongan dan dukungan daripada seluruh pelusuh masyarakat, dan kita harapkan jugalah bukan untuk target orang Islam saja. Merokok ni kita nak seluruh rakyat Malaysia ni kalau boleh tinggalkanlah rokok, kerana daripada sudut pembaziran, daripada sudut kesihatan, belanja kesihatan dan sebagainya, dia menyebabkan kesan yang buruk lebih daripada kesan yang baik. Wallahu alam, aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.